Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala temukan kita pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan dosa-dosa kita sebab kita berhimpun dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diberikan kita kelapangan dalam dada kita, dalam hati kita untuk menimba ilmu, diberikan pertolongan dan inayah untuk kita beramal dengan apa yang kita telah pelajari. Alhamdulillah, kita sambung sedikit bicara pada malam ini dalam Minhajul Abidin. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang menjelaskan tentang rukun-rukun agama, rukun-rukun agama, yang mana dalam hadis itu diceritakan malaikat Jibril datang menyamar sebagai seorang laki-laki, datang ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanyakan tentang rukun agama, rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Bertanya tentang iman, Islam dan ihsan. Dan juga tentang hari kiamat, tanda-tanda kiamat. Jadi ini perkara yang penting untuk kita fahami, rukun iman, rukun Islam dan rukun ihsan. Berkenaan dengan ihsan di dalam hadis itu, apabila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah itu ihsan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa ihsan itu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jika sekiranya tidak engkau melihat Allah, maka ketahuilah bahawa Allah itu melihat engkau. Mana itu penjelasan tentang ihsan. Maka ihsan ini, kalau nak kata rukunnya tu, nak kata satu ke dua tu, dia ada dua perkara ihsan. Satu, kita ibadah ni kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kita kena capai tahap tu. Kita kena berjalan dalam kehidupan kita ini dengan ilmu dan amal kita, sehingga ibadah kita itu bila kita melaksanakannya seolah-olah kita nampak Allah, melihat Allah. Tapi Allah itu mustahil untuk dilihat.
dia tak dapat dilihat, kerana Allah itu terlalu hebat untuk dilihat, terlalu tinggi untuk dilihat, tidak mampu dilihat sebenarnya oleh makhluk. Ia tak mampu dilihat oleh makhluk. Jadi kalau memang tak boleh melihat Allah, maka datang yang kedua, hendaklah engkau meyakini bahawa Allah tu sentiasa melihat. Jadi kita ni kena sama ada dapat salah satu atau dua-dua. Sama ada kita dapat yang pertama, iaitu seolah-olah melihat Allah, ataupun dapat yang kedua, kerana yang pertama tu tak mungkin dapat. Yang kedua ialah yakin Allah, merasa Allah, kita tahu Allah melihat kita sentiasa. Itu intipati ihsan. Kerana Allah itu dia maha melihat. Dia maha melihat. Allah dengan sifat basar melihat kita, dan Allah itu melihat, seperti mana yang hadis riwayat Muslim menyebutkan bahawa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bahawa Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu dan harta kamu, tidak melihat kepada luaran, tetapi Allah melihat kepada hati kamu dan amal kamu. Ini yang biasa kita dengar, Allah tidak melihat. Ada setengahnya Allah tidak melihat amal kamu, Allah melihat hati kamu. Ada macam-macam orang cerita. Mungkin mana-mana puncanya, kalau hadis riwayat Muslim, bahawa Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kamu. Rupa handsome ke tak handsome ke, harta kaya ke tak kaya ke, Allah bukan itu jadi ukuran dia. Yang Allah lihat ialah hati itu, iaitu adakah kamu ikhlas, dan amal kamu, hati dan amal. Mana adakah ikhlas, itu yang Allah lihat. Keikhlasan lah maknanya. Jadi ini adalah intipati tasawuf, intipati ihsan yang terdapat di dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yang kita duk baca dalam kitab ni, kitab Minhajul Abidin ni, tentang tasawuf lah. Berkata setengah ulama, yakni ulama tasawuf, menyebutkan biar sedikit amal tetapi ada rasa Allah, ada rasa khudu', ada rasa kewujudan Allah, ada rasa kehadiran Allah, ada rasa kebesaran Allah, ada rasa kegagahan Allah. Dia ada rasa Allah tu. Rasa Allah tu kena timbul, kena ditimbulkan, kena timbulkan. Macam mana kita senang, saya selalu mencontohkan macam mana kita rasa hantu lah. Macam mana kita rasa hantu, boleh timbul rasa hantu ni. Bukannya payah sangat. Orang ramai kata dekat tangga tu, dekat blok berapa tu, kat belakang tu kan, keras itu, pergi situ, cepatlah rasanya. Seram dia rasa lah. Dia rasa hantu tu, tak pernah tengok pun hantu kan, tapi dia boleh rasa. Allah lebih lagi lah. Allah lebih lagi lah. Kita kena rasa. Jadi kita kena timbulkan, yakni melalui latihan. Latihan. Ini latihan kita zikrullah. Zikrullah. Bila orang yang kuat zikrullah ni, zikrullah ni, orang yang zikrullah, Allah akan kurniakan dia rasa-rasa ni. Bermula dengan rasa takut. Rasa takut pada Allah, dan last sekali dia rasa cinta kepada Allah. Dia rasa ni Allah yang beri. Allah yang beri. Tapi kalau Allah nak beri rasa, kalau Allah nak jadikan dia ni, nak beri rasa, dia jadikanlah orang ini berlatih. Dia kata riyadah, dia panggil riyadah, berlatih jiwa, iaitu sentiasa zikrullah. Sama ada tahlil la ilaha illallah ataupun menyebut Allah Allah di dalam hatinya atau bersama dengan lisannya.
Ha. Jadi biarlah sedikit amal beserta takut kepada Allah. Itu lebih baik daripada banyak amal tetapi tidak ada rasa takut gerun kepada Allah. Orang yang banyak amal kadang-kadang timbul rasa riak dengan amalnya. Lebih baik orang yang berasa dirinya berdosa. Dirinya berdosa. Lebih baik dia rasa dirinya berdosa. Nah, berbanding dengan orang yang tak rasa dirinya berdosa. Kita rasa berdosa dan bersalah kepada Allah ni setiap masa. Kerana kita ni setiap masa lupa kepada Allah, dan lupa itu adalah kesalahan. Lupa itu adalah kesalahan, tapi kita tak rasa itu sebagai satu kesalahan sebab tahap kita ni tahap mu'allaf sebenarnya. Kalau kata mu'allaf kan marah pula. Orang kata mu'allaf marah pula. Tapi kalau dia duduk dengan mu'allaf tu serupa je. Habis ngaji tak kerti lagi, duk baca alif bata lagi, sama dengan mu'allaf nak. Bila kata mu'allaf marah. Mu'allaf ni tu Cina mu'allaf. Kalau India Muslim. Kalau Melayu nak labelkan apa? Nak labelkan apa? Padahal sama macam mu'allaf je perangainya. Bila suruh suruh mengaji ke apa ke, tak dapat nak buat. Jadi kalau orang Arab orang alim ulama Arab ni, dia tengok kita ni sebiji macam mu'allaf. Awak ni mu'allaf kata dia. Jadi timbul kita kena latih sehingga rasa bersalah kepada Allah itu dengan sebab lupa kepada Allah. Bila naik peringkat satu peringkat, makna betul lah lupa kepada Allah itu. Kita ni sebenarnya tak boleh lupa kepada Allah walau sedetik pun, tetapi kita ni detik lupa dan detik ingat tu lebih banyak detik lupa. Selalu kita melupakan Allah, melupakan nikmat Allah. Lupa nak sebut nama Allah, lupa nak minta ampun kepada Allah, lupa nak puji Allah, lupa nak bertasbih kepada Allah. Lupa jadi kita kena susun sebenarnya benda ni. Kita kena susun, jadualkan, ingat apa nak buat. Bukan saja dunia kita kena susun, akhirat juga kita kena susun. Nak baca apa, nak mengaji banyak mana sehari, kita kena susun. Ni buat dunia kita susun elok-elok, buat akhirat kita main macam tu je. Jadi itu orang kata cari dunia macam esok nak mati. Cari akhirat seolah-olah hidup selamanya. Terbalik kan. Jadi lebih baik orang yang rasa berdosa dan bersalah kepada Allah daripada orang yang banyak amal tetapi tak merasa berdosa. Dia rasa relax, rasa okey-okey saja. Itu bahaya. Bahaya. Jadi perbincangan atau perbahasan inilah termasuk dalam intipati ihsan, di mana merasakan seolah-olah kita melihat Allah, iaitulah pemilik Rabbul Alamin, pemilik kepada alam ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kita bina ataupun kita bangkitkan rasa gerun kita kepada Allah. Rasa gerun kita kepada Allah. Kalau kita duduk di hadapan, macam mana rasa takut kepada Allah tu, ulama mencontohkan bila kita duduk di hadapan seorang alim ulama yang besar. Seorang ulama yang besar, orang alim muka dia bersih, orang yang kuat amalnya, kita duduk depan dia tu, kita rasa rasa gerun. Nak pula orang kata Syekh tu jangan main tu, dia boleh baca hati kita tu. Lagilah kita duduk depan dia tu, kita tu zikir hati tu Allah Allah Allah. Tak boleh dia tak nak jaga hati supaya jangan lalai, nanti Syekh tu nampak. Dia takut ke Syekh tu. Sebab orang dah kata Syekh tu jangan, dia boleh baca hati kita ni. Itu contoh ataupun sepatutnya begitulah yang kita rasa.
Tetapi ujiannya Allah SWT ni tak nampak. Tak nampak. Kita tak nampak. Kita lebih takutkan busut daripada takutkan Allah. Nah, ada satu busuk keras kat depan tu. Siapa lalu situ kena sampuk, kata orang. Jadi kita lebih takutkan busut itu daripada takut kepada Allah. Jadi kita kena ada rasa gerun dan rasa dengan kehebatan Allah dan menyebabkan kita sentiasa beradab. Pekerja-pekerja yang dalam tempat kerjanya dia letakkan CCTV, maka dia bekerja dengan elok dia kerja. Dia bekerja tu elok. Pasal apa? Ada CCTV. Bos boleh tengok apa yang kamu buat. Bekerja di bawah pengawasan, kata. Jadi semua bekerja dengan tekun sebab ada CCTV. Rupanya CCTV tu CCTV tipu. Olok-olok je letak situ. Itu pun takut juga. Takut kepada CCTV tu. Nanti bos tahu, tengok kita buat. Itu ya. Jadi kita kena dengan Allah Ta'ala, kita kena bina rasa yang begitu. Kita kena bina dengan rasa yang begitu melalui zikir-zikir kita. Jadi apabila kita gerun kepada Allah dan takut kepada Allah, maka menjadikan kita ni seorang yang beradab. Sebab itu datangnya ilmu tasawuf tu membina pengenalan kita dengan Allah, sehingga kita dapat kenal Allah tu bagaimana, apa yang Allah boleh buat terhadap makhluknya, maka sehingga menimbulkan rasa gerun dan kita jadi takut dan kita jadi beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana pekerja tadi, dia tahu CCTV ada, bos dia tengok, kalau dia buat tak elok nanti dia dipotong gaji atau dia buang kerja, maka dia buat kerja elok-elok. Kita depan Allah nak solat, kadang-kadang sememeh, selekeh je, tak bersungguh-sungguh, ada lonlai, layu saja. Datang ke rumah Allah, memang ni mana-manalah saya dah cakap, saya cakap mana-manalah. Saya tengok dan saya mula bercakap. Kita ni datang ke rumah Allah, kita pilih duduk belakang ke duduk depan? Nak tanya. Nak pilih duduk belakang ke duduk depan? Duduk belakang. Walhal hadis sahih mengatakan pahala di saf hadapan itu saiznya sebesar unta. Yang mana pahala di belakang besar telur. Jadi ini menguji kita punya keyakinan. Keyakinan kita ada, pertama, adakah kita percaya pada benda gaib? Sebab percaya kepada benda gaib ni tanda orang beriman, dan pahala tu gaib. Tetapi kita, keadaan kita macam tak berapa nak percaya, atau tak berapa ambil berat. Kerana apa? Allah uji kita. Pahala tak nampak. Jadi kita ambil belakang. Kalau masjid ambil belakang sekali. Bila qamat baru ke depan. Bila qamat baru ke depan. Itu pun sila-silakan orang. Sila. Sila. Dia belagak. Itu nama orang belagak. Sila. Makna kata dia pahala-pahala besar ni tak nak, dia nak pahala kecil. Dia nak pahala kecil je. Ini. Apa kau? Apa hal? Tu baguslah. Ujian lah tu. Satu ujian. Maka ini kita diuji oleh Allah Ta'ala dalam bab pahala ni. Beginilah, ringkas, simple saja masalahnya. Adakah kita benar-benar beriman? Kalau kita betul beriman, ke depan, datang pacak depan. Tahiyatul masjid tu di soh depan. Ini tahiyatul masjid di soh belakang. Kita nak lalu depan dia pun susah. Menyusahkan orang. Jadi duduk penuh ke depan. Apabila depan penuh, maka orang yang datang kemudian, sof pertamanya ialah sof yang kedua. Macam tu.
Maka apabila saf kedua tu penuh, maka orang datang kemudian, saf ketiganya adalah saf pertama baginya. Jadi semua saf ni akan jadi saf pertama semua. Tapi kalau datang pacak belakang, dia tak dapat lah. Maka orang yang datang awal tadi datang awal, tapi semayang saf belakang memang terlalu cicak. Tapi kalau dia datang lewat dan saf telah penuh, dia akan dapat unta juga. Kerana itu saf pertama bagi dia. Semua kita berebut-rebut. Ini simple matter. Tapi orang boleh check. Orang boleh check. Tak tahulah kalau duduk di saf belakang tu itu tanda tawaduk. Tak tahulah. Saya tawaduk Ustaz, saya riak lah Ustaz. Riak pula dah. Ini dia kena tahulah. Riak ni dia kena tempuh. Dia kena tempuh. Riak ni dia akan alah dengan istiqamah. Jadi ini adab kita dengan Allah Ta'ala. Ya, percaya kepada Allah. Percaya kepada perkara-perkara ghaib. Ya. Adakah hati kita sentiasa berasa Allah tu melihat kita? Adakah kita yakin dan sentiasa merasakan Allah itu melihat kita? Ini satu orang kata yang kita kena bina juga. Kita pergi ke mana-mana kita rasa dilihat saja. Dalam rumah tiba-tiba rasa dilihat. Bila rasa dilihat, apa dia buat? Dia panggil ustaz. Ustaz, saya rasa semacam lah ustaz kat rumah saya ni ustaz. Ada benda melihat saya. Baru nak rasa. Bila tang tu baru nak rasa. Allah lihat ni dia tak rasa. Jadi ini satu, kadang-kadang rasa geram juga. Kita cuba kan. Kalau benda melihat tu rasa saja, tapi Allah melihat macam mana? Allah nampak lembaga hitam lah ustaz. Lembaga hitam. Apa nak kata tu? Itu mungkin malaikat maut kot. Ustaz ni. Ya ke malaikat maut ustaz? Habis dia nak tunggu ustaz ni cakap benda. Ustaz ni kata itu jembalang kepala dua tu. Baru dia rasa betul. Dan baru dia rasa, itulah ustaz, saya rasa macam tu ustaz. Bila kita kata yang lain tak mahu dia nak kita kata hantu juga. Orang suruh percaya Allah, ingat Allah, dia nak juga ingat hantu. Ini masalah kita. Yang kita kena bina ialah sentiasa merasakan Allah melihat kita. Bukan hantu. Bukan jin jembalang, dia pun dilihat lah. Jin jembalang pun dilihat, dia pun dipersaksikan, dan dia pun dipertanggungjawabkan kerana dia ada akal dan ada nafsu. Bahkan kita bukan sekadar merasa Allah melihat, malah merasakan Allah mengetahui, bukan saja takat luaran kita, bahkan Allah melihat ke dalam hati kita. Jadi kita kena jaga niat, jaga percakap hati kita. Apa hati kita bercakap dalam, kita kena jaga. Apa yang bermain di minda dan hati kita, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi untuk mencapai ihsan memerlukan hati yang sensitif kepada Allah, sensitif dengan Tuhan, rasa bertuhan, hati yang bertakwa, yang berisi dengan iman, yang ada keyakinan, yang ikhlas, ada sifat redha, syukur, tawakal, takut, dan rasa hati dengan Allah itu. Kalau kata Allah ni kekasih kita, tapi kekasih Allah ni, Rasulullah tu dia dapat julukan Habibullah. Maka kita pun boleh mendapat, boleh dapat gitu, cuma kita tak dilabelkan begitulah. Habibullah, kekasih Allah. Kita jadikan Allah itu kekasih hati kita, tempat kita mengadu. Kalau ada apa masalah, jangan cepat-cepat nak cari orang cerita dengan Allah. Ya Allah, cerita dengan Allah. Kita jangan cari orang. Ini sikit-sikit cari orang, sikit-sikit cari orang. Bila cari orang, dia mengadu. Bila dia mengadu, dah dia mengumpat pula. Tak suka itu, tak suka ini.
Terus direct bercerita kepada Allah. Allah itu tempat kita mengadu. Hati yang sentiasa sihat walaupun andainya tubuhnya sakit. Yang boleh kita jaga, yang boleh kita gemburkan ialah hati kita. Hati kita ni kita kena jaga, dan makin kita jaga dengan zikrullah, maka dia akan jadi makin gembur. Dia akan jadi makin sehat, makin tenang. Dia akan jadi makin mantap, makin khusyuk. Berbeza dengan jasad yang mana makin kita jaga kan, kita jaga macam mana pun makin lama dia makin fana, orang kata. Dia makin fana, makin lama makin tua, makin lama makin uzur, makin lama makin kecuali kalau tuan-tuan banyak duit lah. Macam Tun Mahathir banyak duit kan. Jadi dia boleh sihat sampai umur 90. Sihat dia. Tanya dia kata apa? Makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Bila makan sedap sangat, rasa nak tambah, berhenti. Tu dia sihat tu. Kita makan sampai sendawa, sampai tak boleh nak sendawa kerana lubang angin dah tertutup. Mana nak datang sihat? Jadi walau macam mana, jasad tak boleh nak sihat. Dia akan jadi yang sihat ialah hati kita. Yang mana di hari kita berpisah dengan jasad nanti, hati kita tu gembiralah kerana nak balik ke kampung. Dia sentiasa berhubung dengan Allah sehingga rindu kepada Allah, dan dia menanti-nanti hari kepulangan. Macam orang nak balik kampung hari raya, gembira kan? Gembira nak balik kampung sebab tu hari raya. Jadi balik kampung suatu hari raya tu nama dia balik kampung. Begitu dinamakan balik kampung ialah orang yang nak menghadap Allah. Nak menghadap Allah ni, nak pergi menghadap Allah ni. Kalau kita dipanggil menghadap raja, macam mana? Seronok tak? Oi, tuanku panggil Oi, seronok tak? Tuanku panggil. Ini Allah panggil kita ni. Kita nak menghadap Allah. Makna nak menghadap Allah ni, dia one way street lah. Kalau Allah panggil menghadap, dia tak balik dah. Dia terus pergilah kepada Allah. Terus menuju Allah. Dia tak ada pulang balik dah. Tinggallah apa yang ada. Jadi maknanya orang yang seronok nak pulang ke kampung ni, orang yang mati, orang yang nak mati ni ialah orang yang nak balik kampung. Jadi sepatutnya seronok. Jasad makin lemah, jasad makin lemah, tapi hati makin ceria, makin gembira. Kerana nak kembali kepada Allah. Jadi ini pemikiran yang jarang-jarang orang terfikirlah. Bila orang kata berani ke nak mati dah? Tak boleh, takut lagi. Takut nak mati? Kenapa takut? Apa yang dia takut? Yang dia takut ialah dia kata bekal tak cukup. Bekal tak cukup. Katanya bekal tak cukup. Tapi bekalnya tak cari-cari. Asyik berborak saja, berchatting saja, berwhatsapp saja, mengupdate saja. Itulah kerja dia. Tapi bekalnya daripada wirid, zikir, tilawah, zikir hati, zikir sir, zikir qalbi, daripada ibadah dia, tafakkur dia, itu untuk sendiri, dan juga mungkin menolong orang, berbuat kebaikan, menyebarkan kebaikan, mempermudahkan hidup orang Islam, membantu kaum muslimin. Sebab kerja kita ni, pertama sekali kalau kita nak kerja ni, pertama sekali kerja kita mengajar. Tu dia. Pertama kerja mengajar. Tak boleh mengajar. Yang kedua belajar. Tak boleh belajar. Yang ketiga khidmat kepada guru, khidmat kepada alim ulama. Tak jumpa alim ulama nak khidmat kepada para pelajar. Tak ada para pelajar, khidmat kepada kaum muslimin, mempermudahkan urusan kaum muslimin. Tak ada juga, pergilah buatlah kerja apa-apa untuk cari nafkah anak isteri. Jatuh nombor berapa tu? Cari nafkah anak isteri. Tak ada juga. Engkau balik rumah, kunci, duduk diam-diam dalam rumah, tidur, jangan buat jahat.
Jangan buat maksiat. Engkau tak ada buat baik satu kebaikan tak ada jumpa, tak jumpa kebaikan nak buat, jangan buat jahat. Macam mana nak mengelak diri jangan buat jahat ni? Duduk rumah. Tapi duduk rumah pun buat jahat, tidur. Tidur daripada pagi sampai ke malam. Daripada malam sampai ke pagi tidur saja. Lalu dia tak buat jahat. Dia tak buat jahat. Sebab kalau duduk dalam rumah dia tak tidur kan, dah ada benda-benda jahat dia buat kat rumah tu. Macam-macam benda jahat dah sekarang ni kat rumah. Dari dalam rumah dia boleh merompak. Wallahu alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat ialah hari di mana harta dan anak pinak tidak memberi faedah, tak ada manfaat. Anak pinak, harta benda tak ada faedah. Tak ada faedah. Tak ada faedah tu yang kita tinggalkan. Banyak harta tapi yang ditinggalkan lebih banyak daripada yang disedekahkan. Yang tinggal dalam bank lebih banyak, memang tak ada faedah. Tak ada faedah. Silap-silap hari bulan jadi bala pada kita kerana waris-waris berebut-rebut. Jadi kalau siapa harta banyak, infaklah banyak-banyak. Biar banyak infak daripada banyak simpan. Kalau banyak simpan tu macam masjid lah, banyak duit masjid. Nampak sangat AJK tak reti. Tak reti belanja, tak reti mengurus. Dia suka tengok duit banyak. Banyak duit masjid, 2 juta-juta gitu. Ini namanya AJK bangang namanya. Sebab tak reti membelanja duit. Dia suka duit banyak. Jadi kalau AJK masjid bangang, kalau individu yang mati banyak duit, dah sampai nak kata prepare untuk orang yang ditinggalkan pun, wasiat pun tak sempat nak buat, tinggal macam tu saja. Itu pun nak kata bangang, marah juga. Marahlah pula dia. Mana tak reti mengurus lah. Tak reti mengurus. Kalau orang dia reti mengurus, dia bawa harta dia ke akhirat. Tapi nak bawa harta akhirat tak boleh bawa sendiri. Tak boleh bawa sendiri. Nanti mati pesan suruh masuk dalam kubur duit tu. Kalau masuk dalam kubur, nanti kuburnya besok berlubang kuburnya. Macam Cina-Cina dulu, mati ditimbus sekali dengan duit betul. Esok berlubang kuburnya. Dan dia buat duit khas, duit kubur. Duit tu laku dalam kubur je. Dia taruh dia tu, tak ada siapa pun rompak dia. Jadi bukan boleh macam tu, tak boleh. Kalau kita nak bawa duit itu ke akhirat, kita kena suruh orang lain bawa. Kita kena bagi dekat tahfiz, suruh dia bawa. Kena bagi anak yatim, suruh dia bawa. Kena bagi dekat apalah saja. Kena bagi pada pertubuhan, badan-badan semua, orang miskin, suruh bawa. Suruh dia yang bawa. Suruh dia yang bawa. Sampai ada orang ni suka bersedekah. Orang kata, Pak Haji tu tak sayang duit dah, kata dia. Ada duitnya bagi orang. Pak Haji tu dengar, dia kata, siapa kata aku tak sayang duit? Korang silap, aku ni sayang duit. Aku ni mata duitan. Sebab tu aku sayang duit ni, sebab aku nak bawa duit ni ke akhirat. Tapi aku tak boleh bawa sendiri. Itu pasal aku bagi orang. Aku bagi orang lain bawa kan. Nanti dekat akhirat, semua duit-duit ni patah balik. Sebab aku sayang duit aku. Aku sayang harta aku. Harta yang diinfakkan itulah yang jadi manfaat. Tapi kalau harta yang ditinggalkan, begitu anak pinak, lagi kalau anak-anak itu tidak soleh, anak-anak yang tidak taat, maka itu lagi tak guna. Jadi tak ada manfaat anak pinak dan harta benda, melainkan kalau orang yang kembali kepada Allah itu membawa hati yang sejahtera. Sekarang ni kita punya kerja kita macam mana nak dapatkan hati yang sejahtera. Apakah hati kita sejahtera sekarang? Jadi cari hati sejahtera itu apa? Hati yang selamat, selamat. Hati yang tidak ada syirik. Hati yang tidak dipengaruhi oleh nafsu dan sifat-sifat mazmumah. Jadi untuk mendapat hati yang begitu, maka kita kenalah buat apa yang disebut mujahadah. Mujahadatun nafsi.
Mujahadah ni makna berjuang, bekerja melawan nafsu, melawan kehendak-kehendak nafsu. Makna bersungguh-sungguh, berusaha bersungguh-sungguh menegakkan hukum-hukum Allah. Sebab nafsu ni dia paling tak suka kalau menegakkan hukum Allah ni, tak suka. Dia tak suka. Nak tegakkan hukum Islam, nak tegakkan hukum hakam, hukum Al-Quran, tak suka. Tak suka ya. Kalau kita nak buat hukum hakam, undang-undang negara ni, buatlah hukumlah penjenayah tu macam mana pun, tapi jangan pakai hukum Islam. Jangan pakai hukum Islam. Kalau pakai hukum Islam ni rasa macam habislah. Tapi orang tu kena hukum juga. Ada kena hukum tembak lah, ada kena hukum sebat lah, ada macam-macam hukum. Ada kena hukumnya naik atas helikopter, campak dalam laut, ada ikan jerung makan lah. Itu negara mana saya dengar orang cerita macam tu. Dia kata ni perasuah ni tangkap, bawa naik helikopter, campak kat laut, jerung makan. Tu hukum dia. Bila tengok hukum tu, baguslah negara tu hukum dia. Kalau perasuah ni tembak mati, tembak tu tak bagi hidup, baguslah. Apply lah apa hukum pun, asal jangan hukum Islam. Kalau nak apply hukum Islam, bangkit semua manusia-manusia yang marah, tak boleh, macam-macam alasan dia. Sebab apa? Nafsu. Dia tak mau, dia tidak mau. Jadi kita berusahalah bersungguh-sungguh menegakkan hukum-hukum Allah dalam diri kita. Dan dalam diri kita. Tilka hududullah. Itulah hudud Allah. Hudud ni makna batasan-batasan. Had. Hududun dia punya plural. Dia punya singular dia had. Had ni batasan-batasan. Hukum-hukum. Apa dia? Itu dalam bab jenayah tu adalah. Tapi kalau dalam bab yang lain, yang secara umumnya, kita kena solat, tak boleh tinggal. Kalau tinggal, maknanya kita langgar batasan. Tak boleh makan, tak boleh ambil benda haram, tak boleh ambil harta orang, tak boleh minum arak. Tu semua tu langgar batasan lah. Dalam bab aurat, jangan buka aurat, tutup aurat. Yang buka aurat tu, tu dia langgar batasan lah. Dia langgar had dia lah. Dia langgar had dia. Jadi hendaklah kita menegakkan hukum-hukum Allah dalam diri kita. Dalam diri kita, dalam keluarga kita, masyarakat dan negara kita. Selain itu, sentiasa berusaha untuk menerapkan sifat-sifat mahmudah dalam diri. Mahmudah ni sifat-sifat terpuji. Sifat-sifat ini dia boleh digarap dengan apabila kita ada muraqabah. Yang ni hampir kepada Allah. Orang zikrullah, orang yang ahli zikir yang benar, timbul dia punya sifat itu Allah kurniakan. Orang yang sentiasa zikir kepada Allah kan, sebab Allah ni dia ada sifat-sifat ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Sabur, ya Maha Pemurah, ya Maha Mengasih, ya Maha Penyabar, ya Maha Mulia, suka belanja orang, suka memberi. Maka itu sifat-sifat tu Allah kurniakan kepada kita dengan asbab kita sentiasa zikrullah. Jadi sifat-sifat ni ataupun kita panggil ini adalah kurniaan Allah. Kan kita boleh buat-buat. Macam mana supaya Allah mengurniakan itu? Kita kena muraqabah, kena merapat. Kena merapatkan diri kita dengan Allah dengan zikir-zikir dan ibadah khusus. Ibadah khusus solat, jadi walaupun kita sibuk melayan kepada manusia, tetapi kena ada juga masa kita bersendiri dengan Allah Ta'ala. Bersendiri dengan Allah Ta'ala. Seorang manusia yang sedar bahawa dirinya akan kembali kepada Allah, yakni dia akan mati,
pastilah dia akan merancang untuk perjalanan pulangnya. Adakah kita telah merancang untuk perjalanan pulang kita dengan mengisikan perkara yang wajib, dengan menyediakan bekal? Apa bekalnya? Apa bekalnya? Ni kalau orang tanya kita apa bekalnya, apa berbekal? Wa tazawwadu, hendaklah berbekallah kamu, fa inna khairaz zadit taqwa, bahawa sebaik-baik bekal itu ialah takwa. Jadi kita kena belajar takwa tu. Takwa tu apa? Tu tanya balik kan. Patah balik situ. Takwa tu apa? Takwa tu ialah engkau bangun pagi-pagi sebelum subuh. Mandi, bersihkan diri, solat tahajud, solat tahajud, solat witir, baca Al-Quran sebelum subuh, tilawah sebelum subuh. Kalau lepas witir tu kita tahlil lah, mungkin tahlil lepas sebelum tidur ke apa ke. Tapi sebelum subuh tu kita ada tilawah. Tilawah sebelum subuh. Kana masyhuda dipanggil. Tu disaksi, ditengok orang yang mengaji sebelum subuh tu. Baca semuka, dua muka, satu juzuk ke semuka okeylah. Orang kita ni panjang semuka tu, setengah muka okeylah. Panjang juga 4 baris okeylah. Panjang juga baca inna ataina. Inna ataina baca sebelum subuh. Ataupun baca qul huwallahu ahad 3 kali. Dapat pahala seperti khatam satu Quran. Surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad 3 kali. Sebab tu kita baca qul huwallahu, dapat pahala khatam Quran. Tapi tidak menggugurkan tuntutan untuk baca Quran. Walaupun dapat pahala, tapi tidak menggugurkan tuntutan baca Quran tu. Baca Quran tetap menjadi keutamaan. Tilawah Al-Quran tetap menjadi keutamaan. Cumanya ada masa kita letih jadi kita baca qul huwallah. Kau hari-hari baca qul huwallah, tak buka Quran, baca qul huwallah panjanglah. Jadi Quran tak buka. Jadi tidak menggugurkan itu. Tidak menggugurkan yang demikian. Tetapi sekiranya kita nak solat, sebelum solat kita baca qul huwallah 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Tengok sebelum solat kita dah dapat pahala khatam Quran sekali. Lepas tu kita baca ayatul kursi, lepas tu kita baca 3 kul, baca 3 kul. Fatihah, ayat kursi 3 kul baca untuk membersihkan hati, membuang segala syirik dan juga sihir, dan menghilangkan was-was dalam hati kita. Baca sebelum solat. Sebelum solat tu kita baca. Itulah orang semua jangan bercakap sebelum qomat tu. Sebelum qomat cakap dulu. Jadi cakap dulu, dapat bercakap lah. Lepas tu kau angkat tangan, Allahu Akbar. Nanti kau ingat balik apa yang kau cakap tadi. Bukannya ingat Allah. Ingat Allah. Tapi berserta dengan ingat benda tu. Tadi kebetulan pula orang tu cuik kan. Cuik, dia kata, lepas ni nak jumpa tahu, ada hal penting. Jangan cakap sebelum sembahyang. Nanti apa pula hal penting dia ni. Dah mula memikir-mikirkan. Jadi jangan. Kita dah kena hening, matikan diri pada ketika itu, nak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara-perkara ini dia dapat di dalam ilmu-ilmu, dia dapat ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Di dalam ilmu tasawuf. Jadi kita belajar tiga ni serentak kita belajar. Ilmu tauhid kita belajar, ilmu fiqh ni ialah untuk kita bekerja. Untuk kita bekerja, dia ada syarat rukun dia, tu ilmu fiqh yang zahir. Peraturan-peraturan tu ilmu fiqh. Dan tasawuf ini ilmu hati. Ilmu hati. Kita susun hati kita, nanti dia keluar cermin kepada badan, kepada jasad kita, jadi seorang yang berakhlak. Itu dalam intipati ilmu
tasawuf yang kita duk baca dalam kitab Minhajul Abidin tu, iaitu ilmu tasawuf. Bukan satu ilmu yang tinggi. Weh, tasawuf tak boleh belajar tinggi tu. Bila pula aku nak belajar? Apa yang rendahnya? Nah, sebab dia 3. Tauhid, fiqh, tasawuf. Dia ada peringkat mubtadi', peringkat basic, ada peringkat mutawassit, peringkat a'la, peringkat rendah, sederhana, advance, tinggi. Jadi dalam setiap ilmu tu ada, termasuk ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf, ilmu hakikat, yang kata tinggi ilmu tu. Tak tinggi, dia basic. Ilmu hakikat tu ialah ilmu yang basic, ilmu basic. Pasal kita ini terdiri daripada unsur jasmani dan rohani. Jadi tasawuf itu sendiri, makna dia kalau di dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mentafsirkan huruf tasawuf itu mengikut pada hurufnya. Huruf ta, huruf sad, huruf waw, huruf fa. Tasawuf. Tasawuf. Kalau orang Melayu tasawuf dia panggil. Tasawuf lah nanti kan. Sebab apa? Orang Melayu ni fahamnya kalau tasawuf ni dia pergi belajar dalam hutan. Ustaz duduk dalam hutan. Bila pergi belajar, pergi terus zikir. Itu bukan ilmu tasawuf. Itu zikir, ilmu zikir. Pergi-pergi je terus belajar ilmu zikir. Lepas tu tok guru dia cakap benda apa kan. Lalu cakapnya keluar-keluar tak campur orang. Ni kenapa tak pergi masjid surau ni? Saya punya cara lain sikit lah. Saya tak boleh ikutlah cara itu. Kat surau masjid tu, itu orang kulit tu. Saya ni dalam jadi lain sikit. Dan belajar tasawuf. Itu bukan tasawuf, itu tasawuf nama dia. Tasawuf kat mana entah. Bukan tarikat, tu terikat kat mana-mana entah. Dia telah terbai'ah dengan benda yang salah. Dia lagi kuat tasawuf, syariat dia kuat. Dia syariat hidup kita ni, bila kita bertasawuf, dia jadi makin mantap syariat tu. Bukan mengubah kita jadi sesuatu yang lain. Mengubah badan tegak, tiba-tiba jadi kendur, badan macam nak mati, berjalan ni. Belajar ilmu nak mati, macam nak mati. Ini musuh tengok pun tak takut. Tengok macam keding je kan. Macam biasa tegak, mantap. Sado badan dia macam awi tu. Tapi hati tasawuf. Syekh daripada Thailand. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau huruf ta itu dinisbahkan kepada taubat. Huruf sad, ta, sad. Huruf sad itu dia nisbahkan kepada safaun. Safaun, safiyun. Minyak wangi safi. Safi itu suci, bersih. Kalau taubat tadi tu, taubat ni eraser. Taubat ni makna eraser, pemadam, memadam dosa yang lalu. Apa faedahnya taubat? Bila kita taubat sekarang, dalam catatan kita dulu ada perbuatan dosa, dia padam. Catatan dosa tu dia padam, dia gantikan dengan amal soleh. Tempat yang dosa tu digantikan dengan catatan amal soleh. Tu mana eraser, iris, dia padam. Jadi taubat ni dia mengubah masa lalu. Gitu. Dulu punyalah hantu, engkau ni macam jin pelesit jahatnya. Sebab tu orang tak tengok dulu, orang tengok kemudian. Kalau dulu Sayyidina Umar pun teruk, tapi Sayyidina Umar kemudian menjadi sebaik-baik manusia dan dia mati dalam kebaikan itu. Dia mati dalam kebaikan itu. Itu taubat. Membersihkan, menghilangkan kekotoran yang lama-lama. Kemudian safa berarti bersih, iaitu bersih hati dan bersih perasaan. Hati bersih, perasaan bersih. Tak ada syak dan ragu.
terhadap qada Allah, tak bergaduh dengan Allah. Waw berarti wilayah, wilayah, mana dia mendapat, yakni bermaksud mendapat petunjuk terus daripada Allah. Mendapat terus petunjuk daripada Allah, wilayah. Dan fa berarti fana. Fana ni berarti terhapuslah segala sifat makhluk. Kita mengesakan Allah, mengagungkan Allah, sehingga segala perhatian kita kepada sifat makhluk itu terhapus. Kita rasa semuanya milik Allah. Tak ada apa pun kita rasa milik Allah. Itu dari segi hakikat. Tapi dari segi syariat, janganlah pula semua milik Allah kau pergi masuk rumah orang pula. Itu orang belajar hakikat tak belajar syariat. Pergi masuk pegang bini orang tak. Ini semua milik Allah kata. Jangan. Kalau buat macam tu, nanti laki dia tumbuk kau. Laki dia tinju kau. Ni kalau buat kerja kat Amazing, rumah dia kat atas sana, tingkat 9, dia campak kau ke bawah. Jangan buat pasal macam tu lah. Itu syariat. Jangan kau belajar hakikat, tiba syariat kau tinggalkan. Semua syariat sudah hilang, hapus. Boleh buat apa saja. Itu mengarut setan puaka tu namanya. Siapa yang mengajar macam tu dia bukan, itu Islam, itu setan nama dia. Maka lengkaplah tasawuf itu. Berkata Ibnu Khaldun dalam mentarifkan tasawuf itu, kata Ibnu Khaldun kena sambung lain masa. Ibnu Khaldun kata kena sambung lain masa. Kalau sambung sekarang juga, nanti kita nak sembahyang Isyak. Lambat habis. Jadi buka sikit, ada soalan ke? Ada soalan? Muslim ada soalan? Sila. Ya, Tuan Haji. Macam mana? Itu ini nama dia soalan nama dia. Yang menyoal tu dia ada jawapan tu. Tapi dia nak mengajar yang datang ni. Gitu nak melemahkan nafsu. Jadi ini kena mujahadah. Kena mujahadah. Dia salah satu daripadanya, kita berkeras dengan apa yang dikehendaki oleh nafsu tu. Mendidik dia dengan kita menafikan segala yang diingini. Dan kita, contohnya nafsu ni dia nak apa? Dia nak makan lah. Contohnya lah. Sebab dalam bab apa ni, akhlak, termasuk disebut syarhut ta'am, banyak makan. Itu saya sebut tadi tu. Bila terasa nak tambah, berhentilah. Cakap dengan nafsu lain kali lah InsyaAllah nafsu tak marah. Tak ada nafsu tu sekeh kepala itu, tak ada. Tak ada Tiba-tiba tak nak sekeh, tak ada. Dia pun akan akur sebenarnya. Dia pun akan akur. Kalau dia nak sangat, kita tak nak. Tak apa, tak mati pun. Cuba try tengok. Cuba try. Bila dia nak apa? Awi kata nak apa Awi? Kopi janda. Kopi janda. Dia selalu kopi jannah. Kalau nak janda Awi, dia kena tempuh kat rumah dia lah. Lepas tidak tahulah. Jadi seandainya nafsu itu, katalah nafsu ni salah satu dia punya nafsu sifat dia ni, dia tak suka ibadah. Bila ibadah ni satu, dia buat juga tapi dia nak cepat habis. Dia buat tu,
dia nak menyempurnakan tu, alah tak payahlah, ambil cepatlah macam tu. Jadi kita kena cakapkan nafsu. Sebenarnya bercakapkan nafsu ni kita bercakap dalam diri. Jangan bersuara di mulut ya. Kalau bersuara di mulut nanti orang kata kau gila. Cakap seorang. Jadi cakap nafsu tu, sabarlah sikit. Sembahyang jemaah ni kena ikut imam. Tak bolehlah kau sembahyang dulu, nanti batal sembahyang kau tu. Jadi ikut imam elok-elok. Jadi sembahyang sunat. Kalau sembahyang ikut imam, elok engkau boleh ikut imam tu. Tapi bila sembahyang sunat, apa laju? Lajunya. Macam mana kau baca Fatihah ya? Mesti ma'arid li sukun tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Musta'in. Musta'in. Dhalin. Amin. Mesti ma'arid li sukun tak ada. Kalau laju, kalau baca ma'arid li sukun, tak boleh laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Waladdallin. Waladdallin itu mat apa? Mak wajib. Abi tahu. Baca lama dah, baca tak tahu tak? Berapa lama kau baca? Waladdallin. Mad lazim kalimi. Musaqqal. Benda apa tu ustaz? Dah pun lama kau baca, apa nama pun tak tahu. Jadi tunggu. Janganlah laju. Sabar nafsu, sebut elok. Sebab nak menyempurnakan nanti bila kita lepas sembahyang kan kita ya Allah, Allahumma rabbana taqabbal minna, kita sebut. Nanti imam cakap taqabbalallahu minkum, moga Allah terima daripada kamu. Kamu pun jawab minna minkum taqabbal ya karim, dia kata daripada kami dan kamu juga diterima. Dan kita minta dia diterima, nak suruh dia terima, buat elok-elok. Ini ma'arid li sukun tak ada. Buang satu huruf, banyak huruf tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Mana ada in kan lain tu. Jadi nafsu dia nak cepat. Itu dalam bab ibadah. Nak tarawih ni besok ni, panjang-panjang ayat imam baca, imam tak boleh pendek-pendek ke? Nafsu tak suka dengar ayat Quran panjang-panjang. Walaupun dah memang datang surau, memang muka dia muka surau lah, tapi kalau ayat panjang, dia JK kan, dia kata ayat panjang nanti makmum marah, kata dia. Makmum mana marah? Ni bukan makmum yang marah, ni engkau yang marah ni kau. Nah, makmum tak ada pun makmum komplain, engkau yang komplain. Kalau makmum tu marah, tak suka, engkau cakap dengan makmum tu, ini sembahyang tarawih, boleh baca panjang. Kalau kau tak larat, kau duduk. Kalau tak larat, 2 rakaat cabut balik sembahyang kat rumah, baca pendek, inna ataina, sudah dah. Nafsu tak suka tu. Itulah gaya. Antara contohnya lah je ya. Contohlah. Jadi kalau nak buka lagi bab ni, insya-Allah subuh Ahad nanti datang. Subuh Ahad kita panjang sikit sampai pukul 8. Ada makan sarapan dekat Lan Martabak, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.